الحمد لله ولا إله إلا الله الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله
Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengarah Pusat Islam Dr. Wong Haslan, khususnya Timbalan Pengarah Dr. Bodada, pegawai Pusat Islam, peserta daurah korban tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada petang ni dapat kita bertemu dalam perbincangan tentang korban yang merupakan salah satu daripada syiar Islam. Dia ada syariat, dia ada syiar. Azan adalah syariat dan dia adalah syiar Islam. Wudu dia syariat, tapi dia bukan syiar Islam. Apa beza antara syariat dengan syiar ini? Syiar benda yang perlu untuk diwar-warkan. Syiar benda yang perlu diwar-warkan. Azan syiar Islam yang perlu diwar-warkan. Manakala wudu syariat, tetapi dia bukan suatu amalan yang perlu diwar-warkan.
Jadi amalan ada dua. Satu amalan yang kita memang war-warkan dan memang suruh diwar-warkan, itu dipanggil dengan syiar. Dan ada amalan-amalan lain yang dalam Islam itu dipanggil dengan syariat Islam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam ibadat korban ini dia adalah suatu syiar Islam, kerana dia adalah ibadat yang perlu untuk kita war-warkan dan semarakkan, khususnya pada Hari Raya Aidil Adha ini, supaya dilihat orang Islam dapat lakukan ibadah, dapat bergotong royong sama-sama, dapat memberi sedekah, supaya amalan tersebut disebarkan. Itulah ibadat yang kita sebut syariat dan syiar Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum saya pergi lanjut pada petang ni, kalau tuan-tuan ada apa-apa nak tanya, tuan-tuan simpan nombor saya 019 240 4008 019 240 4008. Maklumlah dah jauh-jauh macam ni, nak tanya tu susah kan. Jadi mungkin ada yang terbuku, yang terfikir, apa-apalah isu yang terfikir, tuan-tuan boleh ajukan kepada saya. Selepas beberapa nanti saya akan bagi ruang tuan-tuan nak tanya apa-apa, silakan. Tuan yang dirahmati Allah, lambat sikit. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia merupakan suatu ibadat yang disyariatkan pada zaman Nabi Adam, di mana dalam zaman Nabi Adam ini kita tahu ada kisah yang dikaitkan dengan pembunuhan yang pertama di atas muka bumi ini, di antara kisah Qabil dan Habil. Di mana dalam kisah Qabil dan Habil ini, apabila mereka ni tuan-tuan, dalam syariat Nabi Ibrahim, dalam syariat Nabi Adam alaihissalam, anak-anak dia tak ramai lah, anak Nabi Adam, manusia yang pertama, manusia generasi manusia yang awal. Jadi memang akan berlaku pada masa itu kahwin adik-beradik, kahwin adik-beradik. Bagi mengelakkan daripada kahwin ini disalah, maknanya boleh kahwin ikut suka, maka syariat Nabi Adam pada ketika itu ialah tidak boleh kahwin satu perut, tak boleh kahwin seperut sepusing, istilahnya lah. Nak kahwin kena cross, maknanya kalau dia, sebab anak Nabi Ibrahim keluar, anak Nabi Adam ni dua orang, sekali beranak dua. Jadi bila dua ni dia tak boleh kahwin satu kembar tu, tak boleh, dia kena cross dengan kembar yang lain. Maka yang dipasangkan itu, yang cerita anak Nabi Adam ini ialah cerita Qabil dan Habil, di mana Qabil dan Habil ini dipasangkan dengan pasangan mereka yang bersilang lah. Jadi Qabil ni dia tak puas hati, sebab dia dapat kahwin dengan pasangan dengan kembar Habil, yang dia kata kembar Habil ni tak lawa. Dia nak kahwin dengan yang sepusat-sepusing dengan dia, lawa katanya lah. Dia tak puas hati.
dengan ketetapan yang ada, dengan syariat yang ada pada masa itu. Lalu apa yang diperintahkan oleh Nabi Adam alaihi salam, buat korban. Izqarnya yang dalam ayat Quran disebut izqarraba qurbanan. Mereka telah diperintahkan untuk buat sesuatu, nak tengok manakah satu yang paling betul di kalangan korang. Maka timbullah perintah untuk lakukan korban. Maka kedua-dua orang ni telah melakukan korban. Tapi pada masa itu korban yang dilakukan oleh kedua-dua orang ni, seorang si Qabil, dia telah pun buat korban dengan dengan tanaman yang dengan haiwan yang kecil, yang kurus. Yang seorang lagi dia buat dengan haiwan yang kita kata yang gemuk, yang besar. Lalu Allah Ta'ala terima yang si korban si Habil ini berbanding dengan Qabil. Jadi inilah yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, idh qarraba qurbanan. Apabila kedua-dua ni melakukan korban, Allah Ta'ala terima salah satu. Kemudian berlaku cerita korban ini juga pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sama-sama maklum cerita tentang korban yang berlaku zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerana pada masa ini Nabi Ibrahim telah pun bermimpi untuk menyembelih anaknya. Jadi ini yang Siti Kasim kata. Siti Kasim kata mimpi Nabi ni mengarut. Dia kata ada tak mimpi sembelih anak. Itu Siti Kasim katalah. Lalu bermimpilah Nabi Ibrahim, dan salah satu daripada bentuk wahyu yang ada pada Nabi-Nabi ni disampaikan melalui mimpi. Lalu Nabi Ibrahim pun mimpi, dan dia menyedari bahawa inilah perintah Tuhan kepada dia. Maka dia telah pun melaksanakan perintah itu, dan digantikan dengan haiwan dan dengan kambing lah. Faham cerita. Ini kisah yang dikaitkan dengan korban ini berkait dengan dua kisah yang penting dalam Islam, iaitu kisah yang berlaku kepada Nabi Adam alaihissalam, dan yang kedua kisah yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maknanya korban ini dan sembelihan ini merupakan ibadat yang berlaku lama dan telah ada sebelum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan yang dirahmati Allah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kelebihan yang ada kepada mereka yang melaksanakan ibadat sembelihan ini. Sebagaimana hadis yang dinyatakan kat sini diriwayatkan daripada Bukhari, Muslim. Cerita tentang Nabi menyebutkan bahawa amalan yang paling afdal, yang paling utama sewaktu hari raya haji, ataupun istilahnya Yauman Nahri, ahabbu ila Allah, paling Allah Ta'ala suka. Apa dia amalan yang Allah Ta'ala suka? Menumpahkan darah, yakni melakukan sembelihan. Kerana binatang tadi akan datang pada hari kiamat dengan dia punya dia punya tanduknya, dia punya bulunya, dan dia punya kuku-kukunya, dan Allah Ta'ala akan mengampunkan darah seseorang. Darah, Allah telah mengampunkan orang yang melakukan ibadat korban itu lebih cepat daripada darah keluar daripada tengkuk yang disembelihkan itu. Lebih pantas Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Ceritanya sini tuan-tuan, hari kiamat nanti, sebagaimana yang disebutkan nanti, akan dibangkitkan semula haiwan-haiwan ini. Semua manusia, semua binatang akan dibangkitkan semula. Lalu, dan antara yang membantu manusia nanti di akhirat nanti sebagai suatu amalan dan juga kelebihannya, orang yang
melakukan ibadat sembelihan ini, binatang haiwan-haiwan tadi akan datang bersamanya, akan membantu dia dalam kumpulkan semula kepada masyar. Dan ini disebutkan dalam hadis ini akan datang pada hari kiamat nanti dengan tanduknya, dengan kukunya semua ni, sebagai suatu balasan dan juga ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tuan-tuan, dalam hadis ini kita tengok, saya pun tak adalah membuat kajian ataupun membuat kaji bila sembelih daripada tengkuk haiwan ini tuan-tuan, darah yang terkeluar daripada tengkuk haiwan tadi, berapa kelajuan darah yang keluar. Kalau tuan-tuan biasa sembelih ataupun tengok orang sembelih, bila kita keluar dia punya tengkuk ni, darahnya akan mancur laju. Kelajuan tu saya tak tahu berapa kilometer sejam. Walaupun laju itu, kata Allah Ta'ala, kata Rasulullah, qabla an yaqa minal ardi, Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya yang lebih cepat daripada darah yang sampai ke tanah. Ini cerita kelebihan dan galakan melakukan ibadat sembelihan pada hari raya, pada musim haji. Jadi dalam ibadat ini kita namakan dengan sunat kifayah. Sunat kifayah. Biasa kita dengar fardu kifayah. Yang ni panggil dengan sunat kifayah. Apa beza sunat kifayah dengan fardu kifayah? Fardu kifayah seorang buat, semua tak payah. Sunat kifayah ini ada setiap rumah. Bukanlah satu kampung seorang buat semua tak payah, tak. Sunat kifayah ini ialah berlaku kepada setiap rumah. Satu rumah Nabi galakkan satu rumah satu rumah satu. Bagi yang mampu satu rumah satu, cuba buat. Jadi maknanya kalau seorang dah buat, ayah dia buat, tu dalam rumah tu anak tak payah buat. Kalau anak buat, kakak lain tak payah buat. Gitu. Tapi nak buat tu tak ada masalah. Tapi tuntutan kepada ibadat sembelihan ini ialah satu rumah satu rumah satu rumah satu. Ini dipanggil dengan sunat kifayah. Jadi dia kalau fardu kifayah, dia umum lah. Satu kampung, satu taman, satu ni, itu bukan fardu kifayah. Sunat kifayah, dia sunat. Di samping dia sunat muakkad yang dituntutkan, dia juga disebut sebagai sunat kifayah. Seterusnya kita akan mengulang kaji ada 10 perkara tuan-tuan. 10 perkara yang kita ingin ulang kaji pada hari ini, untuk kita lihat, untuk kita lebih faham tentang ibadat sembelihan ini. Kalau tuan-tuan ada yang terbuku yang nak tanya, boleh WhatsApp kat saya 019 240 4008. Yang pertama kita akan bincang korban dalam bahasa Melayu versus korban dalam bahasa Arab. Yang kedua, hikmah tidak digalakkan potong kuku bulu sebelum sebelum ibadat korban. Yang ketiga, korban ataupun akikah ataupun kabung. Yang keempat, pencuri daging korban. Yang kelima, hukum agihan daging kepada orang kaya ataupun kepada penyembelih ataupun pelapah. Yang keenam, hukum memberikan daging korban kepada non-Muslim. Yang ketujuh, mengambil untung dari ibadat korban. Yang kedelapan, hukum tanam tulang. Hukum tanam tulang binatang korban. Yang kesembilan, hukum buat kenduri. Dan yang ke-10 ialah hukum ibadat korban untuk si mati. Okey, terus. Yang pertama, isu yang pertama tuan-tuan ialah korban bahasa Melayu dan korban bahasa Arab. Bahasa Melayu korban, bahasa Arab pun korban. Perkataan hampir sama, tapi maksud tak sama. Perkataan sama, maksud tak sama.
Apa pula maksud Ustaz? Kan korban bahasa Arab, korban dah juga. Tak, tuan-tuan. Contohnya ialah perkataan ayat. Ayat. Ayat dalam bahasa Melayu ni bermaksud 2-3 perkataan yang kita gabungkan dan dia menjadi satu ayat yang boleh difahami. Kalau satu perkataan lah, apa khabar, apa satu khabar satu, gabung dua jadi satu ayat. Orang Melayu panggil ayat. Orang Arab, ayat ini bukanlah makna ayat seperti mana yang orang Melayu faham. Ayat dalam bahasa Arab bermakna tanda, bermakna bukti. Ini ayat dalam bahasa Arab. Walaupun menggunakan perkataan yang sama, tetapi makna dalam bahasa Melayu lain, makna dalam bahasa Arab lain. Kalaulah dalam bahasa Arab, ayat itu, ayatnya seperti mana yang kita faham, ada 2-3 perkataan, apa khabar tu, orang Arab dia tak panggil ayat, dia panggil jumlah. Jumlah. Orang Melayu pula, kalau jumlah apa tuan-tuan? Kira-kira 1, 2, 3 kan? Total berapa? 1 campur 2, 3, 3 campur 3, 6, 17. Itulah bahasa Melayu. Nak ceritanya perkataan korban pun sama juga. Satu perkataan yang kita sebut dalam bahasa Melayu korban, tapi dalam bahasa Arab lain maksudnya. Di sini tuan-tuan, bila kita lihat dia punya maksud korban ini ialah dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab, ya, korban ini ialah sesuatu amal ibadat yang kita kemukakan. Amal ibadat yang kita kemukakan, termasuklah sedekah, termasuklah kita zikir yang kita kemukakan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dalam bentuk yang nampak macam kita bagi duit, ataupun kita semayang, ataupun kita zikir, kan? Kita semua itu nak korban dengan maksud kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini korban. Tujuannya apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Ini makna korban. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa Melayu, korban ini maksudnya lain. Korban ini ada 3 maksud dalam bahasa Melayu. Yang pertama, mati. 5 orang pelajar USAS terkorban dalam nahas jalan raya. Ada tak siapa pergi sembelih budak-budak USAS tadi? Kan? Bukan pergi sembelih, kan? Terkorban dalam jalan raya, matilah maknanya. Dalam korban di situ makna mati disebabkan oleh nahas-nahas yang tertentu. Korban yang kedua dalam bahasa Melayu ini bermaksud orang yang menghabiskan duit, masa, tenaga untuk agama, berkorban. Ramli kata berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Ini kata-kata Ramli kan. Maknanya bila sebut berkorban ni, maknanya dia menghabiskan duit, masa, tenaganya untuk agama. Ini korban lah. Yang ketiga, korban dalam bahasa Melayu membawa erti sembelihan. Sembelih binatang yang tertentu pada hari yang tertentu, dan dengan kaedah yang tertentu. Ini juga makna korban dalam bahasa Melayu. Jadinya tuan-tuan, ada beza tak antara bahasa Melayu dengan bahasa Arab dari sudut maksud? Ada. Satu, dalam bahasa Arab dia umum je. Korban ni umum. Kalau nak sedekah pun korban, semayang pun korban, sembelih ayam pun boleh korban juga. Kita pergi ngajak kawan makan, belanja kawan makan pun korban juga. Tapi peliklah kalau tuan-tuan balik daripada masjid ni, balik bagi tahu kat anak, kat isteri, dia kata abang dah pergi korban dekat masjid. Masjid UKM tadi pukul 2 petang ni. Korban apa bang? Dengar ceramah korban. Ya, tadi ada pergi derma kat masjid RM10. Ni kira berkorban dah ni, dia kata.
Jadi tak kenalah kan. Orang pun heran, korban apa? Korban dia RM10. Nanti belum raya haji lagi. Tunggulah raya haji nak korban. Inilah kefahaman masalah bahasa. Masalah apa? Masalah bahasa. Kerana dalam bahasa Arab lain, dalam bahasa Melayu lain. Penggunaan dalam bahasa Arab, tuan-tuan, ialah kalau disebut korban ini dipanggil dengan adha. Dipanggil dengan adha. Sebab itu ada Aidil Adha. Dia tak ada Aidil Korban. Yang ada Aidil Korban ni orang Melayu je ada hari raya korban. Orang Arab ada tak hari raya korban? Tak ada. Yang Arab tak ada istilah nama hari raya korban, tak ada. Yang ada Yauman Nahri, hari sembelih. Yaumul Korban tak ada. Yang ada orang Melayu je ada hari raya korban. Ini nak cerita penggunaan istilah yang ada dalam bahasa Melayu yang kadang-kadang tak ada dalam penggunaan dalam bahasa Arab. Jadi tak pelik tuan-tuan, bukan satu benda ni, banyak lagi contoh-contoh penggunaan dalam bahasa Melayu tak sama. Contohnya tuan-tuan, fitnah. Fitnah ni apa yang tuan-tuan faham kalau orang sebut fitnah? Fitnah, tuduh orang lah ustaz, fitnah. Bukan tuduh orang, sebut fitnah ni. Dalam bahasa Melayu kita memanglah sebut fitnah. Dia memfitnah orang, buat cerita benda-benda yang tak betul. Dalam Quran, dalam ni dia tak sebut fitnah. Mengada-adakan cerita dia tak panggil fitnah. Dia panggil dengan perkataan lain, buhtan. Tak nama fitnah. Fitnah ni ialah sesuatu kerosakan, perkara maksiat, perkara kufur, perkara dosa besar, peperangan, perkara yang buruk. Ini fitnah. Kita biasa dengar tak? Fitnah lebih teruk daripada membunuh. Kan? Senang kita dalam Quran sebut fitnah lebih besar daripada membunuh. Lalu kita cakap kat kawan kita, kau jangan fitnah aku. Dosa fitnah lebih besar daripada membunuh. Kan? Bukan fitnah itu dengan maksud tuduh orang dah. Fitnah di sini dalam ayat tersebut dan juga dalam tempat-tempat lain mempunyai maksud yang luas. Membawa perkara dosa, perkara maksiat, perkara kemungkaran, peperangan, kan, kekacauan. Itu fitnah. Lalu kita katalah dekat budak perempuan contohnya kan. Budak-budak kan budak-budak pergi tuition. Kita kata korang lepas habis tuition korang balik cepat-cepat. Jangan duduk melepak. Duduk dekat tempat tuition, dekat luar-luar korang lepak. Bawa fitnah. Dia jawab apa kat kita? Ustaz, abang, dia kata saya tak kata kat orang, saya tak tuduh orang apa-apa. Saya duduk WhatsApp je, main tengok IG je sampai pukul 12 tengah malam. Kita kata mana boleh, ni bawa fitnah, tak bagus. Faham dia fitnah lain, kita faham lain. Fitnah ni bukan kau pergi ngata ke orang, pergi tuduh orang yang bukan-bukan. Fitnah ni kan keberadaan korang budak perempuan, budak-budak anak dara duduk lepak dekat dekat pusat tuition sampai pukul 12 tengah malam, duduk kat kedai-kedai bawah ni, tak bagus. Bawa fitnah, bawa cerita yang tak elok, itulah fitnah. Fitnah ni maksudnya luas daripada apa yang kita faham. Tapi bila sampai ke orang Melayu, maksud lain. Sama juga dengan korban. Sampai ke orang Melayu, dah jadi lain maksudnya. Penggunaannya dah pula lain. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini yang kita masukkan dengan fitnah tadi. Yang dengan korban ini tadi. Korban dengan maksud bersusah kerana agama. Bersusah payah, bersanggup menghabiskan masa, duit, tenaga dan sebagainya. Itu orang tak panggil, dalam bahasa Arab tak panggil korban. Itu dipanggil dengan jihad. Orang yang sanggup susah payah, masa, duit dan sebagainya, itu dipanggil dengan jihad. Dia tak panggil dengan korban. Ini istilah yang kita gunakan. Jadi supaya kita faham apa isunya di sebalik ni tuan-tuan. Mungkin ada di kalangan kita lah kan, ataupun siapa-siapa yang masuk, dia beli 5 ekor lembu. Contoh 5 ekor lembu. Bila 5 ekor lembu ni tuan-tuan, 5 ekor lembu, seekor lembu katakanlah 6,000 seekor.
Kalau 5 ekor, 5 kali 6 dah 30,000. Jadi apabila dah 30,000 katanya, dia kata aku ni dah berkorban dah ni, dah berjihad dah ni. Apakah betul maksud korban yang dimaksudkan tu dengan jihad? Sebab dia kata jihad lah sebab korban. Ini kepahaman. Dia melakukan ibadat sembelihan, tetapi bukanlah mesti dia melakukan dipanggil dengan jihad. Jihad lain, konteks lain. Korban sembelihan lain. Yang dilakukan, yang kita buat ni ialah ibadat sembelihan, bukan jihad yang sama dengan orang Palestin, sama jihad saudara, tak sama. Lain konteksnya, konteks yang lain. Ini kita panggil dengan apa nama ni, orang yang melakukan ibadat sembelihan, dan semestinya dia melakukan ibadat yang kita panggil dengan jihad tadi. Dan yang dirahmati Allah, itu dari sudut maksud yang saya kira perlu untuk kita jelaskan sama-sama. Yang kedua, isu yang dia tanya, anak ni apa namanya? Kan? Dia pun jawab, tak ada nama lagi. Makan, Nabi SAW langsung makan. Fakulu biha, kamu makan. Maka di sinilah ulama memperincikan macam mana, nak bagi berapa, nak bagi macam mana. Jadi sekurang-kurangnya kamu ambil sikit, kemudian bagilah yang lain. Boleh juga dengan cara begitu, ataupun tadi bagi 1/3 tadi, 3/3 untuk lebih adil kepada semua orang yang masuk. Okay. Ini dari sudut agihan lah, supaya kita mungkin petugas kat sini, yang kita, yang itu juga yang kita yang mungkin antara yang masuk korban, maka kita faham kenapa kita dapat banyak itu. Nanti kalau dibagi setengah kilo je, itu macam sikit sangat, kita bolehlah ambil 1/3 dalam rangkaian. Okey, seterusnya ialah sekurang-kurang agihan. Sekurang-kurang agihan. Maksudnya, yang maksud sekurang-kurang agihan ni maksudnya, kalau dia bagi, kalau kita bagi kepada orang miskin, bagi kepada orang miskin sekilo sahaja, sekilo, maka itu adalah syarat yang paling minimum untuk menjadikan ibadat sembelihan kita tu sah sebagai ibadat sembelihan. Dia nama ni, dia sembelih seekor lembu atas nama korban, lalu dia makan habis, nak anak dia kan, yang kena bagi sikit pada orang lain. Seekor lembu ni tak adalah orang buat pun makan untuk dia satu keluarga. Yang biasa mungkinnya kalau berlaku ialah kambing. Kambing tu mungkin, kalau lembu ni besar sangat kambing tu mungkinlah, sebab dia ada, dia taklah besar, sekitar dalam 20 kilo je dari kambing ni kan, kadang-kadang tak sampai pun 15 kilo campur dengan tulang, 15 kilo, 16 kilo, 20 kilo tu pun dah besar lah dia punya daging. Tapi maknanya walaupun sekitar seekor tadi lah 20 kilo lah kata, kena bagi sedikit kepada orang lain, patut padan kepada orang lain, supaya dia dapat menerima, dapat melaksanakan sekurang-kurang agihan. Sekurang-kurang agihan ialah beri kepada orang miskin dengan kadar yang sedikit. Kadar sedikit ni kadar macam mana? Kadar yang biasa orang bagi. Kalau orang pasti bagi biasa banyak mana? Kalau sekilo lah. Kalau
Kalau setengah kilo lah. Kalau biasa dibagi itu macam itu. Tapi dalam konteks kita sekarang ni sekilo seorang ataupun 600 gram kan, paling-paling tidak pun setengah kilo tu paling tidak tu untuk kita buat agihan. Tapi rata-ratanya dah bagi dalam jumlah yang banyak. Juga tulang sekali kan? Takkanlah kita nak sebut bagi kulit kan? Takkan nak sebut bagi kaki kan? Bila sebut daging ni maksudnya apa nama ni, benda yang kalau lembu dagingnya kan? Jadi sekali itu agihan itu bagi daging, bagi tulang sikit, dan kadang-kadang orang bagi dia punya organ-organ dalaman sikit, bagilah sikit-sikit seorang. Biasanya begitulah. Tapi kalau dia, saya tak nak daging, dia kata, saya nak ekor, dia kata. Contoh, saya tak nak daging, saya nak ekor. Ambil lah. Saya tak nak daging, saya nak kepala. Ambil lah kepala. Saya tak nak daging, saya nak kaki. Ambil lah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi ambil sebahagian daripadanya. Taklah sebut mesti daging, tak mesti. Tapi ambil sebahagian daripada haiwan berkenaan. Mungkin kalau dia minta kaki, kakilah. Okey, kita ambil daripada haiwan berkenaan. Tapi kita dalam konteks Melayu, bila kita sebut lembu ni kan, kita bagi daging lah kan, supaya mudah faham. Tapi kalau orang ambil lain boleh juga kan? Tak ada masalah di situ. Okey, boleh. Jadi maknanya kan, tuan-tuan, maknanya bila kita buat ibadat sembelihan ini, kalaulah di kawasan ini kan, kawasan perumahan tu contohnya, baru ni ada orang tanya kawasan perumahan tu ada orang susah, ada orang miskin. Ustaz kena pastikan ke mesti orang miskin ambil. Saya kata kawasan perumahan ni, saya tengok ni bukan kawasan perumahan banglo. Kalau kawasan perumahan tu semua orang banglo besar-besar berlaku kan, saya kata tak adalah kot orang miskin dulu kat situ. Kawasan banglo semua besar, tiga banglo besar berlaku. Saya kata orang miskin taklah mampu nak beli banglo macam itu. Kalau rumah teres ni mungkinlah ada orang miskin, mungkinlah ada kan, yang kita pun tak tahu miskin ke kaya. Tapi rata-ratanya kalau rumah yang rumah flat, rumah yang teres ni biasanya adalah orang miskin. Maka kita tak adalah memastikan mesti ada siapa orang miskin yang ambil. Tapi kalau dilakukan di kalangan orang yang berada, orang semua kaya berlaku, yang itu kena pastikan bahawa sekurang-kurangnya sekilo tadi daripada daging tadi diberikan kepada orang miskin untuk nak bagi bahawa syarat supaya dia dijadikan sebagai korban, sebagai korban. Jadi kalau tak ada, tak adalah maknanya korbannya tu sebab dia bagi kepada orang kaya. Ayat dalam Quran jelas, wa at'imul ba'isal faqir, mesti bagi kepada orang miskin, jelas disebut dalam ayat berkenaan. Maknanya agihan daging itu kepada orang miskin. Jadi apa nama ni,
Kalau berlaku di UKM ni saya rasa tak masalah. Kita pun ramai orang yang datang ambil. Dan secara umumnya ada orang kaya, ada orang miskin, tak ada masalah. Mesti kau Ustaz 1/3 ni begini, taklah mesti begitu. Taklah mesti syarat mesti begitu sampai begitu rigid, tidaklah begitu rigid begitu. Tak ada masalah. Dari sudahlah. Okey. Seterusnya kan tuan. Kalau ada apa nak tanya, boleh hantar WhatsApp kat saya kan, untuk saya boleh nak jawab apa boleh saya jawab. Okey. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenduri daging korban. Kenduri daging korban. Sebab kenduri daging korban ni tuan-tuan, asasnya agihan daging korban ini diagihkan kepada dalam bentuk yang tak dimasak lagi. Asasnya begitu. Akikah bagi yang dah masak. Kenapa? Kerana yang dah masak ni kerana daging korban biasanya banyak. Akikah dibuat sekali-sekala orang buat. Tak ada orang buat sampai 10 ekor akikah, jarang. Biasa buat adalah tapi jarang-jarang. Korban memang orang buat banyak. Macam UKM 11 ekor, 18 ekor, 20 ekor dia buat. 15 tu. Masjid lain 20 ekor, ada masjid sana sampai 20 ekor dibuatkan. Bila banyak kan, itu antara sebabnya diberikan dalam bentuk yang mentah. Akikah dia buat sikit-sikit, orang buat pun sekali-sekala orang buat. Maka diberikan dalam bentuk yang dah masak. Itu ada hikmah. Nanti kita buat kenduri lah musim hari raya haji nanti. Sebab semua ada beradik, semua dah kita kata semua dah masuk, semua dah akan balik, maka kita buatlah buat korban sekali dengan kenduri. Adik kamu nak kahwin ni, nak beli ayam sekarang mahal katanya. Jadi pakat-pakat lontong sikit-sikit seorang, jadi dapatlah beli seekor lembu masalahnya, contoh kan. Jadi lembu tadi buat kenduri, buat kenduri. Jadi ikutkan hukum kenduri ini, asal kepada daging korban ini diagihkan kepada orang miskin dan juga orang kaya. Maka menepatilah kaedah agihan daging ini kepada orang kaya dan juga kepada orang miskin. Tetapi masalahnya ialah daging korban itu daging yang yang diberi dalam bentuk yang dah masak. Jadi mengelakkan daripada perkara itu tuan-tuan, kita ambillah sekilo ke kan, ataupun apa-apa yang sesuai untuk kita bagi dia punya daging sekilo tadi kepada orang miskin untuk mengambil fadilat agihan daging ni kepada orang miskin. Di fadilat macam mana? Ambil sekilo bagi kepada orang miskin, habis. Yang lain-lain tu kita agihkan juga, tapi dalam bentuk yang dah masak. Fadilat kepada daging korban yang diberi dalam bentuk yang masih lagi mentah, kita ambil seekor, sekilo, 2 kilo bagi kat orang lain yang lain. Dia boleh nak masak kenduri daging korban, tak ada masalah, boleh. Jadi kadang-kadang daging korban ni dalam jadi acara keluarga, keluarga balik kampung ada seekor lembu ramai-ramai, jadi boleh makan, dibagilah sekilo. Sebaik-baik korban ni bagi semua, barulah nama berkorban ni tadi. Tapi ialah kan, Islam membenarkan kau ambil sikit bagi semua. Nak ambil banyak pun boleh, nak ambil semua pun boleh. Tapi kau ambil semua, nak ambil sebahagian besar pun boleh. Tapi bila kau ambil, kau bagi sekilo dekat orang lain, yang lain kau satu, nilai pahala tu kurang lah.
Sebab yang kita nak buat ni ialah kita bagi sedekah, ialah ambil untung atas pengurusan korban. Ambil untung atas pengurusan korban, di mana kita mendapati ada syarikat, ada organisasi, individu yang buat ibadat sembelihan ini di luar negara. Biasanya kat luar negara lah. Kat negara ni janganlah orang ambil ni kan. Yang nak buat untung, nak buat apa ni biasanya pergi ke buat kat Kamboja, buat kat Vietnam, buat dekat India dan di negara-negara yang luar. Jadi boleh tak ambil untung di atas pengurusan korban berkenaan? Ini ada dibincangkan oleh para ulama tentang perkara ini. Kita boleh memberikan apa yang kita panggil dengan wakalah. Dipanggil dengan kita mewakilkan kepada orang. Maksudnya saya boleh mewakilkan kepada tuan-tuan untuk beli barang saya. Contohlah, saya nak minta tuan-tuan beli kamera dekat Kuala Lumpur. Saya wakilkan tuan-tuan, seorang pergi beli kamera dekat Kuala Lumpur. Kamera tu harga 1,000, saya bagi upah kat dia 1,000, saya bagi upah kat dia RM50. Boleh tak boleh? Boleh lah. Saya tak pergi sendiri, saya wakilkan kat dia untuk pergi beli kamera ataupun untuk pergi ambil barang. Saya bagi kat dia ambil barang, saya bagi upah. Dalam konteks pengurusan korban ini, dia adalah kita mewakilkan kepada dia untuk nak buat ibadat sembelihan di sana. Katakan di Kamboja lah contoh. Kita tak pergi ke sana, kita wakilkan kat dia. Bila kita wakilkan kat dia, dia boleh ambil upah dengan persetujuan antara kita. Macam kita suruh pergi beli dekat Kuala Lumpur lah. Saya minta seseorang pergi beli kat Kuala Lumpur, nak ambil barang ataupun nak beli barang. Contohnya saya bagi RM50. Dia cakap, mana cukup RM50? Dia kata, kan letih lagi, minyak lagi, apa semua lagi, tak nak RM50. Dia nak RM100. Dia setuju RM100, saya pun setuju, okey. Jadi korban di luar negara pun sama juga. Dia akad yang ketentu, maksudnya kena tentu berapa harga lembu tu di sana, range-nya berapa beratnya, berapa dia punya harganya, lingkarannya berapa, dan upahnya dia punya range-nya berapa. Nak cari yang tepat susah lah. Kadang-kadang orang jual lembu, kadang-kadang murah, kadang-kadang tapi range-nya ada. Jadi contohnya kalau lembu 2,000, harga kat sana 2,000 contoh. Beratnya dengan berat hidup 200 kilo contoh. Maka dia kena carilah kat sana lembu yang harga sekitar tu. Mungkin kurang sikit, mungkin lebih sikit. Tapi kalau dia cari lembu kecil je, besar sikit daripada kambing, besar sikit daripada kambing contoh, harganya taklah 2,000, mungkinlah 1,500 je. Jadi dia boleh buat untung. Dia ambil dengan orang dengan harga 2,000, dia dapat harga lembu murah dengan harga dengan lembu 1,500. Dengan kata lain, dia maksimumkan keuntungan. Jadi ini perkara yang perlu dielakkanlah supaya dia tak berlakunya perkara yang eksploitasi seperti itu. Seperti itu. Dan sebab itu kena masukkan dalam akad, jelaskan berapa range lembu tu, berapa beratnya, berapa supaya dia tidaklah melibatkan isu-isu tadi.
besar sikit je daripada kambing. Jadi Allah, kita tengok pun tak puas hati salahnya. Tapi dari sudut sah lah. Tapi dari sudut korban tu nilainya tak bernilai. Kalau tak bernilai, maknanya kuranglah sepatutnya cari yang gemuk. Oleh kerana saya nak untung, saya cari yang kecil-kecil je selepas untung. Ini mengelakkan daripada perkara itulah tuan-tuan. Maka perlu dijelaskan dalam akad berapa range-nya supaya jelas tentang perkara ini, supaya adil kepada yang masuk dan juga adil kepada orang yang menyertai ataupun pelaksana kepada ibadat korban berkenaan. Yang kedua yang perlu ada dalam akad ini ialah kalau berlaku lebihan, macam mana nak buat? Berlaku lebihan, macam mana nak buat? Kalau berlaku lebihan ini, kena tulis dalam akad. Kalau ada lebihan daripada wang pengurusan itu, maka saya masalah di situ nantilah. Sebab duit habis, duit ada lebih, saya mewakilkan dia untuk beli. Duit lebih nak buat macam mana? Ini dia punya masalah dekat situ. Dan sinilah perlu kepada akad. Sebab itu tuan-tuan sini, kalau masuk korban kat Masjid UKM adalah kena sign borang yang tertentu. Dan borang tu akan ada item-item yang seperti ini supaya jelas di antara dua belah pihak tadi. Kalau dekat kampung, kalau kat masjid ni tuan-tuan, kalau kat masjid, kita dapati pengurusan itu telah pun diserahkan kepada pihak masjid. Saya walaupun saya masuk, namun saya ada korban seekor, 2 ekor lembu. Tiba-tiba saya nak merentah pula. Yang ni bagi pada orang ni, yang ni bagi pada orang ni, yang ni saya nak ni. Dia jadi pengurusan tu tak ni lah, tak sempurna, pengurusan dia tak tak cermat, dan tidak diurus dengan baik. Kita masuk korban serah kepada pihak masjid dah urus, supaya senang pengurusan. Ini tidak, lembu ni saya berentah gini, lembu tu kawan dia kata gini, kemudian kata ni, dia payah. Dia jadi tak teratur dia punya pengurusan itu. Jadi biar satu, sini kita ada bahagian pengurusan kita, masjid dia apa-apa, biar semua dapat, dia akan lebih memudahkan urusan pengagihan berkenaan. Pada asalnya kita kena minta lah dekat dia, tapi bila kita telah pun menyerahkan pengurusan tadi kepada pihak masjid menerusi borang yang kita dah tanda tangan, maka kita bukanlah tak ada hak, kita menyerahkan hak kita kepada dia, kepada pihak pengurusan masjid. Masjid buatlah macam mana. Kita ni tak adalah nak kata ini lembu saya ni, saya nak ni. Tak ada begitu. Supaya kalau ada 5 ekor, 5 orang macam tu, dia akan menjadi kelang kabut lah pusat berkenaan. Ni ada seorang sahabat kita tanya, Ustaz nak tanya, kalau macam kulit kaki lembu termasuk dalam agihan? Ya, termasuk dalam agihan. Termasuk dalam agihan. Kulit lembu semua tu dia adalah lembu, sebahagian daripada lembu, maka dia termasuk dalam agihan. Cumanya kat tempat kita ni, kita tak makan kulit, bukan kulit. Kalau mungkin di setengah-setengah tempat kulit tu yang sedap, setengah-setengah tempat kaki tu yang sedap. Ada peminat kaki. Setengah-setengah tempat kaki tu, ekor ni memang tentulah. Sampai ke tempat agihan, ekor hilang. Ini biasa kat kampung, ekor hilang. Mana pergi ekor? Siap pun dalam rangka motosikal. Ini masalah kan. Dah hilang, ekor dah hilang. Jadi benda ni perlu dijaga, Sebab itu dalam konteks kita ni kan, walaupun disebut dalam kitab daging, tapi dia meliputi daging, kepala, telinga kan. Kerana uruf kita yang kita agihan ni adalah daging lah. Daging. Okey, lembu korban yang
syarat sah lembu lah lembu yang 2 tahun ke atas. Tapi kalau lembu limousin yang bawah 2 tahun tapi saiz badannya seperti 2 tahun, ni wallahu a'lam. Ini wallahu a'lam, saya tak tahu nak jawab macam mana. Kalau lembu tu, sebab syarat sah lembu ni dia mesti 2 tahun ke atas. Tapi kalau lembu tu setahun, ni badannya besar, memang badan besar. Ukurannya bukan ukuran besar badan, ukurannya cukup umum. Ukurannya cukup umum. Katakan lembu tu memang besar, paku besar, setahun je, tapi badan macam 2 tahun. Sebenarnya ukuran dia tu bukan ukuran 2 tahun, ukurannya setahun. Tapi oleh kerana badannya besar, macam kita tengoklah budak darjah 1, badan macam darjah 6. Besar je badan darjah 6. Kita nak kata darjah 1 ke darjah 6? Darjah 1 lah. Tapi wallahu a'lam, mungkin tanya kepada orang yang lebih arif lagi. Dia kalau tanya saya, dia kan bukan ikut saiz badan, tapi saiz umum haiwan berkenaan. Okey, ada tanya juga. Okey, bila buat daging korban dengan ilmu yang banyak, wajib ke tuan punya korban diberikan daging korban mereka sendiri ataupun boleh saja diberi lagi longgokan daging yang bercampur? Sebaiknya lembu yang dimasuk tu lah. Sebab itu lembu dia, kita ada 10 ekor lembu. Lembu dia diambil lah lembu dia. Itu sebaiknya gitulah, sebab itu bagus dia. Tapi kalau dia ambil bahagian lain, dia bukan ambil bahagian dia ambil bahagian sedekah yang lain. Maksudnya ni ada, ni lembu dia, ni lembu 10 ekor. Lembu dia lembu 1. Yang diambil tadi lembu yang ke-10. Hakikatnya yang diambil tadi bukan pangku dia, hakikat yang diambil di bahagian sedekah. Bahagian sedekah. Tapi boleh tak diambil? Boleh diambil. Boleh diambil yang tu. Tapi nak cerita apa yang sepatutnya diambil, yang sepatutnya diambil bahagian dia, sepatutnya diambil kat situ. Kalau diambil yang lain, maknanya diambil bahagian sedekah orang lain lah. Itu dia punya sebab diambil bahagian. Okey. Okey, tak ada soalan. Kalau ada soalan boleh WhatsApp kat saya. Kalau cakap takut saya tak tengok. Okey. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, ambil upah. Tidak boleh ambil upah di atas kerja menyembelih dan melampah binatang korban. Nabi cukup marah dengan perkara ini dan tak boleh ambil upah di atas perkara berkenaan. Walaupun tak boleh ambil upah, tapi tidak ada halangan kepada pihak pengurusan korban untuk memberi kepada mereka yang bekerja, diberikan lebih, tak ada masalah. Kok saya ke dah, saya nak bagi banyak mana, saya nak bagi dia lebih, pulang kepada saya. Maknanya saya nak bagi tu boleh, saya nak bagi kepada orang yang bekerja dapat banyak, kepada orang yang tak bekerja, orang yang ambil saja tak masuk, tak buat apa, pergi ambil je dapat sikit, boleh untuk saya bagi double standard. Bukan sebagai atas upah, tapi saya nak bagi. Kadang-kadang setengah-setengah orang tu tak bagi, dia kata tak boleh. Cuma bagi saya boleh bagi atas dasar benda ni kita nak bagi. Nak bagi pada orang, so tak ada masalah kalau kita nak bagi sedikit, nak bagi banyak kepada para petugas. Tapi ambil upah di atas perkara ini. Janganlah terlalu rigid sangat, susah bila rigid. Ambil upah. Oh tak boleh, kena bagi duit asing dekat tukang upah. Yalah, tak ada sampai begitu. Sebab kita dalam konteks kita kat Malaysia ni semua jadi AJK belaka. AJK sembelih, AJK agihan, AJK
apa nama, bahagian tombang lembu, AJK, macam-macam AJK berlaku. Jadi kita bagilah semua yang masuk tadi, dengan bagi bukan atas dasar upah, tapi atas dasar kita nak bagi sedekah. Dia datang buat kerja, kita bagi untuk pulang kepada kita untuk kita nak bagi. Ada pun yang masalahnya pencuri daging korban. Mencuri daging korban, ini salah lah. Ada sikap segelintir masyarakat, dia buat akal, apa nama ni, melampah, dia ambil melampah bahagian punggung lembu tadi. Rupanya dia nak kepas ekor lembu, dia buat akal, apa nama ni, nak buang kulit ekor lembu tu, dah masuk dalam motor dia. Ini masalah. Mencuri daging, mencuri apa nama ni, bahagian-bahagian daripada daging, benda-benda yang dia suka, tak kisahlah ekor ke, kaki ke, perut ke, apa-apa yang ni kena tanya dan kena minta izin kepada pengurus, bukan orang peserta. Tuan-tuan peserta. Sebab apa? Sebab tuan-tuan dah sign dalam borang kontrak ni, dalam borang yang peserta penyertaan itu, semua agihan beri kepada pihak masjid, pihak pengurusan. Kena tanya, kena refer pada seorang. Saya minta anda ambil dia ke misalnya. Sebab kalau saya masuk, saya peserta. Kalau saya peserta, sebab saya dah tidak ada lagi hak lagi dah, sebab saya dah tulis, kan, menyerahkan haknya kepada, walaupun saya sendiri, saya pun tak boleh ambil nak suka-suka. Supaya kita centralisekan kita punya agihan itu kepada pihak pengurusan saja, supaya memudahkan urusan agihan itu berlaku. Jadi perlu minta izin dengan wakil ataupun pihak pengurusan, ataupun kalau tak ada wakil, memang dia yang buat, kita nak minta kat dia, mintalah kat dia. Dia kata pekul ke, kepala ke, siapa nak ambil, buatlah. Okey. Seterusnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, hukum tanam tulang. Hukum tanam tulang. Tak ada dalil yang khusus spesifik pasal tanam tulang ini, tak ada hukum yang spesifik. Cumanya dia mengelakkan daripada bau je. Kalau tak tanam ni bau busuk, bau apa, mengelakkan daripada bau je lah. Sebab kalau tak tanam, kalau kita biar je tulang berulang kat situ, dekat masjid je kan, dengan perut, dengan apa, kan bau busuk, busuk. Jadi itu dah ditanam. Jadi kalau kita yang makan dekat rumah ni tadi, kan, ambil giapok satu, kan, kemudian lepas tu kita ubur dalam plastik bag, dekat tempat sampah, masuk dekat dalam tong sampah. Lori MPKG ambil. Boleh ke tak boleh? Boleh, anda macam mana, kan? Dan tulang berkenaan ada peminatnya juga nanti. Jin-jin makan tulang, makan benda-benda macam tu. Dia bukan macam makan tulang, macam kita makan tu. Kita ingat dia makan sup macam kita makan. Itulah cara dia, saya pun tak tahu macam mana, kan? Itu adalah makanan makhluk-makhluk lain. Jadi dengan kata lain, kalau ada anjing makan ke, apa benda makan ke, tidaklah menjadi efek dosa, tak sah pula, taklah isu seperti itu. Tapi kita bila benda tu telah pun kita makan, kita uruskan sampah tu di tempat yang sepatutnya, supaya mengelakkan daripada bau busuk dan keadaan-keadaan yang tak sepatutnya lah. Seterusnya yang terakhir, tuan-tuan, ialah agihan kepada non-Muslim. Agihan daging korban kepada non-Muslim. Dalam mazhab ini, tuan-tuan, dalam kisah agihan daging korban kepada non-Muslim ini, ulama-ulama dulu ada beza pandangan, disebabkan antaranya keadaan mereka, tempat mereka pada masa itu ada ke tak ada orang bukan Islam.
kerana ada pandangan ulama-ulama yang dulu, contohnya mazhab Imam Syafi'i pada pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, tak boleh bagi kepada non-Muslim. Tak boleh. Walaupun begitu, ada pandangan yang lain boleh bagi kepada kafir zimmi. Ringkasnya tuan-tuan, dalam bahagian kepada non-Muslim ni dari sudut daging ini, kita boleh bagi kepada non-Muslim sekiranya keadaan itu bersesuaian. Contohnya kan, kita buat korban itu di kawasan pedalaman yang ramai orang bukan Islam kat situ. Contohnya kita buat di Sabah Sarawak lah, contohnya kan. Contohnya. Jadi di sana komposisinya ramai orang bukan Islam lebih daripada orang Islam. Jadi bila kita buat tu, dia pun datanglah tengok kan. Maka boleh tak kita bagi? Boleh kita bagi. Tapi kalau konteks kita dekat Semenanjung ni, majoriti orang Islam yang datang tu orang Islam, maka mungkin tak ada keperluan untuk kita bagi kepada orang bukan Islam. Tapi kalau mungkin yang dekat tu kampung orang asli misalnya, boleh juga kita nak bagi. Ataupun mungkin kita buat tu dekat dengan jiran kita orang bukan Islam, contohnya kalau kita nak bagi sikit dekat dia, boleh bagi kan? Tapi maknanya bukanlah kita kata begitu, utamakan orang bukan Islam, tidak. Utamakan orang Islam dah habis kan. Mungkin nak bagi kepada non-Muslim ni kalau ada keperluan yang tertentu sahaja, yang boleh untuk kita mengambil pandangan daripada orang bukan Islam, daripada mazhab-mazhab yang lain. Termasuk juga ada pandangan sebilan kecil daripada mazhab Syafi'i yang membolehkan untuk kita mengagihkan kepada orang bukan Islam. Jadi ada satu soalan lagi ditanya, Ustaz, adakah afdal untuk buat korban di rumah, di surau ataupun di masjid? Dalam kitab dia tak sebut, kat rumah pun tak sebut, surau pun tak sebut, masjid pun tak sebut. Yang afdalnya yang sembelih kita sendiri yang sembelih. Itu yang paling afdal. Kat rumah ke, kat masjid ke, kat surau ke, yang siapa yang masuk sembelihan itu, dialah yang elok untuk sembelih. Itu disebut dalam kitab dia dah segi yang disebut. Jadi tuan-tuan, kalau yang masuk ibadat sembelihan ini, tuan-tuan cubalah sekali tengok, perhati orang sembelih, tengok kan. Kemudian tuan-tuan pula nak try sekali, cubalah try. Dia segang pisau kan. Bismillah. Sebenarnya dalam mazhab kita Syafi'i sebut bismillah tu bukanlah suatu kewajipan ketika mana sembelih. Sunat sembelih, sunat baca bismillah ketika mana sembelih. Kalau terlupa pun boleh tak makan? Boleh makan. Kalau terlupa di kelang kabut nak pergi sembelih, sampai terlupa baca bismillah, apa sembelih dia masalahnya? Syarat besar, boleh makan. Dia macam kita makan nasi lah. Makan nasi, sunat nak makan nasi baca bismillah. Kalau terlupa nak baca. Tapi pandangan mazhab lain yang kuat, kita kata mazhab jumhur ulama yang lain, mazhab lain, kita kena baca bismillah. Baca bismillah. Tapi mazhab Syafi'i yang kuat. Tapi kita kata bacalah bismillah kan? Tapi kalau kata tak baca, saya terlupa Ustaz, lembu dah mati, saya lupa baca bismillah, gugur dalam dada, saya nak sembelih lupa baca bismillah, boleh tak? Jadi bangkai lah Ustaz, lembu dah habis, dia bangkai lah, dia tak lagi. Jadi dari sudut kelebihannya ialah untuk nak bukan dekat masjid, bukan kat surau, bukan apa. Yang afdalnya kita sembelih sendiri, dan orang peserta yang masuk tu kalau boleh dia dapat menyaksikan perkara berkenaan, tengok pada sembelihan tu kan, tengok lembu mana, lembu dia tengok, tu lebih. Jangan maksudnya dia masuk sembelihan, kemudian pukul 4 petang pergi masjid, saya nak daging, macam order kat pasar. Saya nak daging, sudahlah yang bahagian pengurusan masjid jenuh simpan dan jenuh cari peti ais, susah pula kepada pihak pengurusan
Ini realiti berlaku di Masjid pada Siputra, kan? Sampai mana-mana ni kena nyimpan peti air sudah lah, sikit dah kecil peti air pun tak nak simpan. Udah tukar-tukar kecoh pula, kadang busuk pula, dia macam itu. Jadi sebaiknya datang pergi tengok, dan kalau boleh sembelih sendiri, sama ada kat rumah ke apa ke, yang penting agihan tu dapat dilakukan dengan baik. Agihan dapat dilakukan dengan baik, dan itu akan menjadikan pengurusan tu lebih sempurna. Okey, yang menyembelih ni wajib orang Islam. Ada orang tanya, yang menyembelih wajib orang Islam. Ya, walaupun sunat baca bismillah. Mazhab Syafi'i kita sunat baca bismillah, dan mazhab lain wajib baca bismillah. Dengan kata lain, bacalah, jangan pula buat terlupa pula, kan? Dia bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Baca bismillah. Yang mesti yang sembelih tu orang Islam. Jangan orang kafir sembelih pula. Kafir sembelih tak ada apa kan. Orang kafir sembelih, dia pula baca bismillah, tak jadi juga. Dia orang kafir baca bismillah, tak jadi juga. Kena orang Islam. Okey. Ada lagi? Okay. Ada apa tuan-tuan nak tanya, nak apa-apa kalau ada? Berkaitan dengan ibadat korban sekalian. Jadi apa nama ni, ada fatwa daripada wilayah persekutuan Kuala Lumpur berkaitan dengan apa nama ni, kulit-kulit lembu. Yang rata-rata kita kat Malaysia ni tak makan kulit, rata-ratanya tak makan. Tapi bolehlah try, tanya orang jauh, dia nak masak kulit tu macam mana, kan? Sebab kita dapat banyak, dapat daging, kulit malas nak buat kulit, kan? Saya tengok, saya pada pernah sekali pergi kenduri orang jauh, dia masak kulit lembu, sedap tu kan? Sedap. Jadi ada dalam YouTube mana dah, dia apa nama, dia sembelih, dia bersihkan dia punya apa orang panggil, dia punya kulit tu, dia buat air panas, buat masak lemak, sedap. Tapi dulu fatwa tuan-tuan, dulu fatwa daripada Majlis Agama Islam, fatwa di fatwa Kuala Lumpur atau wilayah, kan, boleh menjual yang apa nama ni, kulit-kulit tadi, katakan kita kat sini buat sampai 15 ekor, ada 15 kulit, boleh tak jual? Boleh jual kalau tak ada orang nak. Tak ada orang nak, daripada bubuh dekat tempat lubang sampah aja, kan. Jadi kita nak jual, boleh dia jual, daripada buang begitu saja. Dibenarkan untuk jual. Okay. Ni ada seorang yang bertanya, dia kata, Ustaz, kafir zimmi itu macam mana? Kafir zimmi itu macam mana? Okay. Kafir ni, yang pertama kafir lah, orang kafir lah, orang tak Islam. Zimmi ni maksudnya ialah orang kafir yang boleh berada dalam negara Islam, yang patuh kepada perundangan negara kita, yang tak buat onar dalam negara itu. Secara umumnya kafir zimmi itu macam itulah, dia orang kafir, kan. Mungkin ada orang kafir tapi dia buat onar, dia buat yang boleh memecahkan perpaduan, yang boleh buat kacau, buat kecoh. Ini kan, dia dibangi keluar daripada kafir zimmi kepada kafir harbi. Beratlah ceritanya, kan. Tapi secara umumnya kafir zimmi ni, dia boleh hidup di negara ini dengan baik, dia tak buat onar, dia tak buat kacau, kan. Kalau dia masuk dalam raya pun, kan, maknanya dia masuk dalam raya, dalam parti apa pun, maknanya dia taklah buat sesuatu yang apa, memecah kesatuan, buat macam 13 Mei dulu, kan. Dia tak ada macam itu. Itu disebut kafir zimmi. Secara umumnya, kan, kat Malaysia ni yang ada kafir zimmi lah, secara umumnya begitu. Walaupun perincian tu
panjanglah untuk diperincikan perkara berkenaan, tapi secara umumnya begitu. Okey. Okey, tak ada dah masalah. Ada apa-apa soalan lagi? Kalau ada tak? Jadi saya sarankan untuk tuan-tuan, ada soalan daripada FB. Sekiranya seorang bukan Islam memberi dan menyumbang seekor lembu untuk diakihkan semasa ibadah korban, apa hukumnya? Hukumnya boleh sembelih ya? Hukumnya boleh sembelih ya? Boleh makan, tak ada masalah. Dapat pahala tak? Dia orang kafir, tak dapat pahala lah. Dia orang kafir tak dapat pahala. Jadi kita yang sembelih, kita sembelih lah ikut cara Islam, dan boleh kita makan. Tak boleh nak kata daging ni daging korban. Tapi korban siapa? Dari korban Ramasami, dari korban Acong, tak boleh lah. Jadi apa nama ni, tapi dia nak bagi untuk kita makan, kita sembelih dengan cara yang sepatutnya, boleh untuk kita makan sembelih. Sebab dia datang kita sembelih harus, tapi nak dapat nama korban tu tak boleh dapat nama korban. Begitu juga tuan-tuan, sentuh sikit. Banyak pula soalan yang masuk pula kat ujung-ujung ni. Tentang apa nama ni, lembu kerajaan. Lembu kerajaan. Lembu kerajaan, kadang-kadang kerajaan negeri Selangor contohlah, ataupun pejabat agama, dia bagi seekor lembu dekat satu masjid, seekor contohnya kan. Jadi kita nak sembelih tu, sembelih atas nama siapa kan? Jadi boleh kita namakan daripada penduduk di kampung berkenaan yang tak pernah masuk ibadat korban, yang tak pernah masuk, ataupun dekat syarikat kat UKM contohlah, ataupun syarikat apapun syarikat. So dia nak buat ibadat korban, syarikat yang bagi, bukan staf yang bagi. Maka kita boleh pilih di kalangan orang yang tak berada. Janganlah mengarah syarikat, mengarah tu gaji RM40,000 lah kan. Di kalangan orang yang kita kata pekerja-pekerja bawahan dia, bagi tanaman bawah boleh diberikan begitu dan dinamakan. Tahun depan orang lain pula. Jika dibuat akikah atau korban, apakah penama boleh makan daging? Boleh. Penama boleh makan. Penama boleh makan daging, itu tak masalah. Tetapi sekiranya korban tu wajib. Apa korban wajib ni? Korban wajib ni dia kata, aku kalau anak aku dapat SPM tu 5A, aku buat korban lah ni. Maknanya anak betul dapat 5A, dia kena buat. Itu maknanya dia telah sebut. Itu adalah korban wajib. Kalau tak sebut apa-apa, boleh dia buat korban. Korban wajib dia tak boleh makan, sikit pun dia tak boleh makan. Korban wajib. Di korban-korban sunat ni boleh. Okey. Hukum meletakkan nama-nama peserta korban atas lembu yang diberikan oleh orang bukan Islam, macam lembu kerajaan ni tadilah. Katakan si Acong bagi lembu, kita pula buahlah, buah nama hang satu, aku satu, ada 7 orang, boleh. Kita letakkan nama. Mudah-mudahan maknanya itu sebagai korban untuk dia lah. Walaupun dari sudut fund itu, dari sudut duit beli itu bukan duit dia, tapi duit orang lain, tapi kita harapkan pahalanya untuk dia juga kan, sebab disembelih atas nama kawan tu tadi. Okey, ada lain?